Maknanya dalam kepala tu saka, dia jadi saka, saka takaful dalam kepala. Ha. Tengah buat dengan bakar sate, alamak, kan? Teringat bisnes takaful, banyak masa. Memang banyak masa. PU punya tagline, rich time, poor stress income, passive up to you. Rich time. Tapi orang kata, alah PU rich time. Tapi tengok sibuk juga. Ya, saya sibuk. Masa saya tengah sihat, isteri saya tengah sihat, anak-anak tengah sihat, mak ayah tengah sihat. So, everything sihat, saya sibuk. Kenapa saya sibuk? Saya nak develop secepat mungkin bisnes saya ni. Dan pada waktu yang sesuai, yang diperlukan seperti macam arwah mek, mak ayah kita sakit, keluarga kita perlukan masa untuk kita duduk bersama, masa tu rich time. Kita kena fikir jauh, bukan sekarang. Kita fikir jauh, kita bina sekarang. Sibuk sekarang untuk kesenangan yang ke hadapan, insya-Allah. Jadi bila Piu dah lama tu, ada Piu jumpa dengan seseorang, dia beritahu Piu untuk janganlah berperang dengan emosi, teruskan, buatlah, berdamailah dengan emosi, dia kata. So Piu pun menerima nasihat Cikgu Rosli Mamat ni, jadi membuatkan Piu pun rasa semangat balik nak kembali dalam bisnes ni. Okay. Jadi begitulah perjalanan daripada awal Piu kenal kenapa Piu buat bisnes takaful, sebab nak ada passive income, sebab Piu baca buku Robert Kiyosaki, dan juga blog-blog investment property yang Piu sebut tadi. Dan yang kedua, macam mana Piu terima takaful, macam kawan tadi beritahu, bila sakit ada duit, bila sihat ada duit. Dan jadi ejen takaful pun kerana orang ajak sebab passive income. Buat bisnes takaful sebab nak ada masa, nak ada duit untuk jaga mak ayah full time. Buat sungguh-sungguh, nak berjaya mesti ikut leader. Macam Piu, banyak yang mendidik Piu adalah Tuan Haji Hafizul Hamdi lah. Dalam sepanjang bisnes, dia yang Piu banyak berhubung dengan dia. Terima kasih Bejo, dia sangat baik dalam memberi khidmat kepada Piu lah. Dan sampai sekarang kita masih berhubung, bertanya khabar. So kehidupan perlu diteruskan. Dia juga bagi cadangan pandangan macam mana Piu untuk bangkit balik dalam bisnes takaful. Dan selepas apa yang Piu lalui ni, daripada zaman naik, zaman di atas, zaman jatuh semua, dan kini nak naik balik. Dan Piu sangat-sangat bersemangat untuk teruskan, untuk membina tim Piu yang baru, untuk kejayaan yang lebih baik pada masa hadapan. Tidak terlewat untuk bermula, dan tidak kisah untuk kembali balik beberapa kali pun tak ada masalah, sebab kejayaan ni akan dapat bila kita teruskan berjuang. Jadi untuk orang yang baru nak jadi ejen, lihatlah apa yang keindahan dalam bisnes ni. You sepatut bisnes, untuk kehidupan yang lebih baik. Kita memang kena bisnes. Bisnes tu biarlah bisnes yang mudah, yang dah ada sistem. Contoh macam bisnes franchise, McD. Kalau kita invest kat dia, insya-Allah bisnes kita akan maju. Sebab McD orang kenal dah. Dia ada sistem, dia ada SOP dia. Sama je kat bisnes takaful. Dah ada sistem, bisnes dah proven, dah lama dah, orang dah buat berjaya, orang dah pakai Ferrari, dah pakai Lamborghini, dah pakai Mustang, dah pakai macam-macam, Porsche, semua dah pakai dah. Setiap bulan dah ada orang pakai jet kot, orang buat ejen insurans ni. Betul tak? So mana dah ada rumah besar, duit banyak, ada masa, fikiran pun tak stres. Bukankah itu yang kita nak? Kan? Dan dengan bisnes-bisnes lain, kerja-kerja lain, adakah kita mampu untuk ada duit, ada masa nak jaga mak ayah full time? Itu anda jawab. Selalu pergi cakap, business takaful not the best in the world, tapi the best for me. Itu ayat P. Bukan the best in the world, tapi the best for me,
dan PU rasa the best for you. Kalau you rasa nak jaga mak ayah you full time, PU rasa bisnes ni lah sesuai untuk you. Kalau PU salah, okay alright, PU terima, okay PU salah. Tapi you kena buktikan yang you punya kerja, yang you punya bisnes boleh membuatkan you ada duit, ada masa nak jaga mak ayah you full time. Dengan kadar yang cepat. PU cuba nak buat bisnes lain, nak develop bisnes lain supaya PU ni duduk dalam keadaan yang PU tak manage bisnes tu. Tapi PU ada income. Bukan senang. You kena faham maksud bisnes dengan maksud self-employed. Orang kata saya bisnes burger. Sebenarnya dia bukan bisnes burger. Dia adalah bekerja sendiri, menjual burger. Bisnes ni, you kena faham apa maksud bisnes. Bisnes ni apabila bisnes tu berjalan tanpa you ada di sana. Contoh, you meniaga burger. Tapi you ada 100 outlet. Dan you tak perlu duduk dekat outlet tu. You hanya duduk kat rumah, tengah makan mi goreng ke apa, tapi 100 outlet you berjalan semua buat bisnes, itu bisnes. Kalau you duduk dekat stall, you buat burger, itu bukan bisnes. Sama macam you buat nasi kat Uruk, itu bukan bisnes, itu self-employed. Nak buat bisnes kat Uruk, nak ada 10 cawangan, 100 cawangan bukan mudah. Sebab tu you tarik handbrake, buat takut balik lah. Senang, tak payah fikir. Benda dah ada, just buat balik. Benda dah ready dah. Sistem dah ready, produk dah ready, dah market pun ada. Apa susah? Kenapa nak fikir-fikir? Terus berhenti buat bisnes makan, buat balik takaful. Alhamdulillah. Officially start bulan 5 lah. Start bulan 5, PU dah mula agresif untuk merekrut, buat sale. PU bermula dengan kosong. Mungkin macam anda juga. PU tak malu, tak rasa segan nak mengaku. PU memula dari kosong sekarang. Tapi PU berbekalkan kesungguhan, semangat, percaya yang Allah akan bantu PU dalam bisnes ni kerana niat nak jaga mak ayah full time. PU rasa tak mustahil PU akan boleh bangkit balik dan mencapai kejayaan. Doakan PU dan PU pun doakan kepada anda untuk berjaya. Bisnes takaful bukan bisnes yang mudah. Nak kata mudah bukan mudah sangat. Nak kata susah bukan susah sangat. Tapi kalau you buat betul-betul, you akan dapat everything. Dalam pepatah dalam bisnes ni, this business give you everything. But you must give everything to business. Bisnes ni tak perlu nak test. Nak test lah takaful ni boleh tak? Tak perlu test. Bisnes takaful ni akan test you berjaya atau tidak. Kalau you berjaya buat bisnes takaful akan bagi you everything apa yang you nak, insya-Allah. So sedikit persoalan PU yang buat yang cerita ni, semoga dapatlah memberi energi kepada anda untuk teruskan buat. Okey, sebelum tu lupa. Sebelum jadi ejen, pertama PU baca buku ni lah. Sebab buku ini membentuk minda PU untuk ada passive income. So the first thing bagi PU, you kena faham pasal jenis-jenis income, iaitu passive income, active income. So kena tahu kuadran ESBI. Okay, you baca buku Rich Dad Poor Dad, bahasa Melayu pun ada. You beli dekat Shopee pun ada, beli. Okay, you baca. Beli dan baca. Nak jadi ejen ni kena banyak membaca. Orang berilmu, insya-Allah mudah kerja dia kalau ada ilmu. Okay. Yang kedua, sebelum PU jadi ejen itu, sebelum jadi ejen okay, PU baca buku Dr. Reza Naidu. Mencapai Emirati 88 ilmu jualan dan 9 mengatasi batahan. Beli buku ni. Dulu PU baca buku yang photostat. Minta maaf doktor, baca buku cetak rompak. PU baca buku ni dalam satu hari, semangat nak pergi jual dah. Semangat nak pergi jual takaful. Okay. So sekarang PU beli yang baru dan PU campaign untuk beli yang baru lah. Kalau nak beli, boleh hubungi PU lah. Harga dia RM120. Siap post. Okay. So dalam buku ni macam-macam ada. You boleh baca lah. Okay. Kenapa PU suruh baca, beli? Beli dan baca. Okay. Beli buku Rich Dad Poor Dad untuk you faham mindset passive income, active income. So you kena cipta
mindset yang betul. Yang kedua, baca buku Dr. Rizal Edu untuk you tahu gambaran macam mana bisnes takaful ni dan untuk memberi idea pada you untuk menjual takaful. Okay. Dan piu suruh ni bukan sebab piu saja nak suruh. Memang piu baca buku tu dan piu amal benda tu sebelum dapat kod ejen takaful lagi masa tu. So piu rasa itu sebab piu boleh berjaya dalam bisnes ni sebab piu suka membaca buku. Tak banyak, sikit. 2 buku ni je pun. So, suka membaca buku 2 je. Tak apalah 2 kan. Baca buku. Tapi buku-buku lain adalah baca sikit-sikit. Baca polisi apa semua. So, kalau anak nak berjaya, satu tip yang piu nak share, you kena banyak membaca. Banyak belajar. Belajar ni membaca, mendengar audio, mendengar video, banyak belajar lah yang pertama. Yang kedua, you kena cepat belajar. Apa yang you belajar ni, you cepat tangkap. Baca 1, faham 10 macam tu. Yang ketiga, you kena banyakkan share. Bila you share, orang akan follow you. Dan bila follow you, you akan boleh menjadi ejen yang baik dan leader yang baik. Okay? So, tip pertama, you kena banyak belajar, cepat belajar dan kena banyakkan share. Yang kedua, you kena follow leader. Leader you suruh bukan untuk menjahanamkan you. Dia nak suruh you pandai. Bila you pandai, you boleh buat banyak sale. Bila you banyak sale, already dia banyak. Betul tak? Takkanlah dia nak suruh you jahanam. Bila you jahanam, you tak pandai, you tu pun tak boleh buat sale. Bila tak boleh buat sale, dia pun tak dapat apa-apa. Sebab tu dia cakap, you kena follow leader. Bila leader cakap, beli buku, beli. Baca buku, baca. Leader suruh buat ni, buat. Mana yang bagus, buat. Follow yang mana yang benda tu menjurus kepada kita mendapat ilmu, menaikkan level kita, buatlah. Leader tak suruh nak jahanamkan anak buah. Percayalah, tak ada. Mesti nak suruh anak buah tu hebat. Okay. So, apa lagi pergi nak cerita? Aktiviti. Ejen mesti tak lari daripada aktiviti. Marketing, aktiviti tegur orang. Mesti. Tak ada orang bisnes yang tak tegur orang dia dapat buat sale. Tak ada. Bisnes ni lagilah. Kena buat banyak jumpa orang. Kena present, the quality present. Kalau pergi dengar daripada ada seorang tu share salesman Honda dapat jual sale yang banyak setiap bulan 100 unit sebulan. Apa dia buat? Dia jumpa 70 orang prospek tanpa miss setiap hari. So bayangkan 70 orang kali dengan 30, mana dia dijumpa 2,100 orang. Dah hanya 100 orang lebih je beli kereta Honda dengan dia. Dan dia menjadi salesman top sale di Honda. Okay. So apa-apa bisnes pun mesti bermula dengan prospecting. Mesti aktiviti prospecting tu kena kuat. Itulah foundation kita, asas kita dalam bisnes. So daripada kita jumpa orang tu lah kita boleh present. Daripada presentation yang kita buat tu lah boleh close. Okay. So untuk jadi ejen, kalau macam ni lah, simple je. Kalau kita nak income 10,000, agak-agak kita kena buat kerja yang income 1,000 ke income 10. Mestilah kerja income 10. Tetapi bila you dah dapat income 10, you tak struggle tau. Ada bisnes bulan ni buat 10,000. Bulan depan nak buat 10,000 balik bermula dari kosong. Itu masalah dia. So, kalau bisnes takaful ni, kalau you dah buat 10,000, bulan depan you bukan start dengan 10,000, you bukan start dengan kosong, you start dengan income 10,000. You buat lagi pada bulan tu, dapat income 500, so income you dah naik dari 10,500. Bulan depan lagi bukan bermula pada kosong, bermula dengan 10,500. You buat lagi 500 jadi dari 11,000. Itu bestnya beauty of business ni. So passive income tu yang penting. Walaupun dia bermula dari kecil, snowball, tapi dia membesar, nanti you akan dapat satu income yang kita tak pernah fikir. Piu tanya kawan Piu pun dah lama dah bisnes ni, dia dah income 80,000 sebulan. Piu pun tak percaya, sebab grup dia tak besar sangat tapi dapat 80,000 sebulan. Rezeki dia. Memang itu yang dia patut dapat sebab dia bermula dengan bisnes.
Dia buat bisnes, dia buat ejen takaful, dia tinggal kerja dia, yang dia apa, saya tak sure lah kerja dia apa, tapi orang yang hebat-hebat lah. Dalam takaful ni lawyer ada, doktor ada, cikgu ada, accountant ada, banker ada, semua ada. Level-level bukan orang kata level-level cokia, bukan kata kena berhenti kerja, ejen ni berhenti kerja jadi ejen, tak. Tengah income 10,000. Tengah income 10,000 dekat ejen ni, berhenti ejen ni tu buat bisnes takaful yang bermula dari kosong. Dan sekarang dah macam-macam kehidupan dia, dengan Porsche-nya, dengan Mustang-nya, macam-macam dia dapat. Sebab dia beri diri dia, beri peluang pada diri untuk buat bisnes ni. Banyak, kalau nak cerita pengalaman banyak. Cukuplah PU cakap, you buat bisnes ni, you datang kat sini, cukuplah untuk you ada masa, ada duit untuk jaga mak ayah full time. Dekat situ je. Dalam hati you, di mulut you, kalau you cakap you nak jaga mak ayah full time, you kena create satu income passive. Maknanya you kena fikir, kalau you tak buat kerja, you ada masa, you ada duit. Okay, kalau you dah buat macam tu, you teruskan. Kalau tak ada, follow me. Buat bisnes takaful. PU dah lalui. Dan insyaAllah PU nak ada belut dengan cepat-cepat ni. Sebab takut nanti tak sempat belajar dengan mak ayah sakit apa semua. So PU kena cepat. Anda juga kena cepat. Buat sekarang. Jangan lengah-lengahkan. Okay. So, PU rasa cukup untuk video kali ni. Dah panjang lebar. Okay. PU menjemputlah untuk anda bersama-sama dengan PU untuk jadi ejen. Kita bina bisnes takaful, menggunakan sistem leverage. Kita ada 4 jam, tak mampu nak buat income besar-besar dengan seorang diri. Kita kena guna rakan-rakan, leverage kan, dengan staff yang ramai. Tapi nak blur bisnes yang staff yang ramai bukan senang. So dengan bisnes takaful, kita ajak orang lain juga buat bisnes ni. PU nak buat bisnes takaful sebab nak ada masa, nak ada duit untuk jaga mak ayah PU full time. So PU ajak you, untuk bersama dengan PU, untuk you ada masa, you ada duit untuk jaga mak ayah you full time. You juga ajak kawan you pula. Kan semua tu niat yang bagus. Betul tak? So just welcome. Kosongkan minda. Jangan fikir susah apa semua. Just buat. InsyaAllah dapat. Bisnes ni adalah bermain dengan game. Dan Allah Ta'ala adil. Allah Ta'ala maha adil. Dia akan beri kepada siapa yang berusaha. Don't worry. Anda berusaha, Allah akan beri kepada anda. Don't worry. Percayalah dengan Allah Ta'ala. Okay, right? So, itu saja daripada PU kali ini. Semoga anda mendapat manfaat. Dan PU doakan anda berjaya dalam bisnes takaful. Dan anda doakanlah PU berjaya untuk membina legacy team PU di bisnes takaful ni supaya lebih berjaya, gemilang insya-Allah. Okey. Dan kita menjadi orang kaya yang beriman, dermawan. Right? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.